Okey, yang pertama betul tak? Okey, yang pertama kita akan dapatkan dx dt. Okey, disebabkan kita punya function ni, kita punya function ni kejap ya. Okey, kita punya function ni dalam bentuk fraction, maka mesti guna quotient rule. Untuk dapatkan dy dx, dx dt mesti guna quotient rule. Okey. Jadi kita gunakan formula ni. Gunakan formula ataupun gunakan table dan pastikan kita akan darab cross multiply bermula daripada sebelah kanan. Okey, so proses. So dapat ini. Okey, betul, bagus. Kemudian untuk mana dia punya ni? Bawah lagi Okey, seterusnya sama juga. Y ni dalam bentuk fraction. Jadi kita mesti gunakan quotient rule lagi. Okey, pastikan bermula daripada sebelah kanan, gunakan formula. Kemudian kita akan dapat negatif 2 tolak 2t kuasa 2. Okey, betul. Ni t kuasa 2. Okey, betul. Kemudian gunakan chain rule. Mesti guna chain rule. Dy dx sama dengan dy dt. Darab dengan dt dx. Jadi pastikan kalau kita nak semak betul tak formula ni, kita boleh cancelkan dt ni, maka dia akan sama dengan sebelah kiri. Maka betul lah formula tu. Okay. Kemudian kena hati-hati yang di belakang ni, sebab yang kita cari tadi adalah dx dt, sedangkan dalam formula kita dt dx, dia terbalik. Maka kita akan ambil kita punya dx dt, tapi kita akan letak terbalik. Okey, so macam ni lah. Jadi kita dapat 2 tolak 2t kuasa 2. Okey, betul. Okey, bagus. Kemudian untuk soalan B, second derivative. Untuk second derivative, ini kita punya formula lah. Ini kita punya formula. Okey, so ingat, ini walaupun nampak macam 2, ni dikira 1 je ni. Maksud dia, kita dah ada first derivative. Bila nak cari second derivative, kita differentiate daripada first derivative. Itu maksud dia untuk semua ni. Bukan maksud dia kita kena buat 3 kali, 1, 2, 3. Ini maksud dia adalah kita differentiate daripada first derivative. So daripada first derivative tu, kita dah dapat dah. Kita dapat yang tadi, gunakan quotient rule lagi. Guna lagi. Daripada first derivative tu, guna lagi quotient rule. Okay. Kemudian kita akan dapat, kalau kita permudahkan, dapatlah yang ni. Okey, 8t kuasa 2. 8t kuasa. Okey, 8t kuasa 2. Okey, 8t kuasa 2. Okey, betul. Kemudian, dan jangan lupa, kita jangan berhenti di sini. Kita maksudnya, kita dah ada first derivative, kita differentiate, dapatlah yang ni. Tapi jangan berhenti di sini. Ini adalah parametric differentiation. Jadi tambahan dia adalah mesti ada ulang balik yang di belakang ni. Sama macam yang pertama tadi. Yang pertama yang kita guna chain rule, belakang dia sama, dt dx. So penutup dia mesti darabkan dengan yang sama ni. Okey, so kita tengok kalau kita nak permudahkan boleh ni, tapi kompleks sangat. Tapi disebabkan soalan nak nilai saja, kita boleh ganti terus. Masa kat sini pun kita dah boleh ganti terus. So kita akan dapat negatif 1. Okey, betul, bagus. Kemudian untuk nombor 2 ni mudah. Kita hanya cari dy dx je. Sama juga. Okey, untuk dekat sini, ni pastikan sebelum differentiate, tukar dulu bentuk t tambah t kuasa ni 1. Ni bentuk ni mesti tukar, supaya bila kita nak differentiate mudah. Okey. Kemudian bila differentiate, nanti dapatlah macam ni. Okey, saya eloknya sebab nak masukkan dalam chain rule, eloknya jadikan dalam bentuk single fraction macam ni. Samakan denominator, kita akan dapat yang ni. Kemudian untuk yang y ni tak payahlah guna product rule ke apa kan. Kita nampak ni bentuk kuasa, turunkan kuasa. Tolak 1 daripada kuasa, darab dengan differentiate in bracket. So betul lah. Kemudian nak cari dy dx, kita mesti gunakan formula. Okey, ini formula dia betul. Sebab kalau kita cancel dt ni, sama dengan sebelah kiri. Okey, betul, bagus. Tahniah. Okey, kita akan gunakan yang pertama, mesti guna quotient rule. Okey, jadi kita akan nampak ni. Okey, jadi yang pertama kita
cari dy dt. Maksudnya daripada sini gunakan quotient rule. Dy dt pastikan mesti bermula daripada sebelah kanan sebelah kanan, dan kita akan dapat 2 tolak 2t per 2. Okey, betul. Kemudian dx dt pun sama juga, guna lagi quotient rule, tapi pastikan mesti darab silang bermula daripada sebelah kanan. Okey, betul. Kemudian kita akan gunakan chain rule, gantikan dapat. Okey, sama ada jawapan dia berhenti di sini ataupun semua ni kita boleh bagi dengan 2. Boleh. Jawapan dia sama. Okey. Second derivative. Okey, sama macam tadi, gunakan quotient rule. Dan jangan lupa kita differentiate daripada yang pertama. Kemudian mesti darab dengan dt dx. dt dx. Ini adalah dt dx. Mesti ada benda ni untuk jawapan akhir. Kemudian kalau kita nak simplify ni payah juga. Jadi kita ganti je. Boleh kita gantikan tak payah kita nak ringkaskan. Boleh ganti daripada awal. So dapat nanti 1. Okey, bagus. Yang ni mudah. Sama macam tadi ni, sama. Sampailah kita dapat 2t kuasa 2 t tolak 1. Okey, yang pertama betul, dx dt. Yang kedua dy dt. Okey, betul. Akhirnya kita berhenti di sini ataupun boleh kecilkan lagi ni. Okey, betul, bagus. Kemudian untuk second derivative. Second derivative, so ingat kita akan differentiate daripada dy dx. Ni yang kita dapat ni. Differentiate gunakan quotient rule. So dapat yang paling panjang ni. Dan jangan lupa dia mesti bersama dengan dt dx. Mesti ada tambahan. dt dx. Ambil balik yang atas tapi letak terbalik. Okey, ni apa jadi ni? Sudah baru ni. Salah sir. Kan? Kenapa kamu jadi ni? Atas. Okey, betul. Okey, ni betul. Masa ni dapat 16t kuasa 2. Ni apa benda ni? Ni berapa? 8 ni tak? Tambah 8. Okey, ini dah betul ni. Cuma mungkin tambah dengan 1 tambah. Macam mana boleh tambah ni? Ni darab satu ni. Kan? Ini sebenarnya darab. Dia bukan tambah, darab. So yang ni dah betul. Cuma yang ni kena check balik. Sebab jawapan dia lain. Okey, kemudian kita tak perlu simplify. Kalau payah sangat, ganti daripada sini pun boleh. Ganti 1. Okey, so check balik. Sebab jawapan dia ganti 1. Okey, ini check balik. Okey, nombor 2 ni betul. Bagus. Ni kita akan gunakan, pastikan tukar. Okey, betul. Dan jangan lupa kita darab dengan dt dx. Okey, yang ini kan sini. Sepatutnya kita dah sampai sini kan. Sepatutnya dia kena tukar, buat macam tadi. dx dt sama dengan 1 tolak t kuasa 2. Negatif kuasa 2. Kemudian ubah 1 tolak 1 per t kuasa 2. Samakan pembawah supaya kita dapat t kuasa 2 tolak 1. Daripada sini nanti kita akan mudah nak masukkan kat sini. Sebab ini lain, ni dx dt. Dalam formula dt dx. Jadi kita terbalikkan. Kalau tak buat macam tu, ini yang warna kat sini ni. Kan? Dia kelang kabut kat sini lah. Tapi sebenarnya boleh juga. Tapi lebih mudah daripada awal lagi kita letak dalam bentuk single fraction. Okey, ini betul. Okey. Okey, kita tengok. Mana pula ni? Okey, kita cari dx dt. Okey, proses gunakan quotient rule. Betul. Quotient rule pastikan bermula daripada kanan. Akhir sekali kita akan dapat yang ni. Okey, betul. Kemudian nak cari dy dt pun sama juga, quotient rule. Jangan lupa bermula daripada kanan. So dapat yang ni. Kemudian kita sebenarnya nak cari dy dx. So formula dia betul. Dan akhirnya kita akan dapat negatif. Ini macam ni, canggih sangat ni. Okey. Akhirnya kita dapat mana ni? 2. Okey, kita dapat negatif 1 per 2. Okey, ni betul-betul. Betul juga, kalau nak buat macam ni pun betul juga. Ni 2t kuasa 2. Okey, betul. Yang ni betul.
Okey, kita akan cari dsdt. Okey, betul. Betul, dsdt. Kemudian kita akan dapat tolak 4t. Okey, betul. Kemudian seterusnya dy, mana lagi ni? Dy, mana dy dt ni? Okey, dy dt 2t kuasa 2. 2t kuasa 2. Okey, betul dah ni. Cuma dia letak ke depan kan? Okey, betul. Bagus. Kemudian gunakan chain rule. Gunakan chain rule, akhirnya dapat t kuasa 2. Ini selepas dibahagi semua dengan 2. Okey, betul juga. Semua dia bagi dengan 2, betul. Okey, kemudian ini untuk B. Ini dah tak nampak dah ni. Okey, sama juga kita akan cari second derivative. So yang pertama ni mesti guna quotient rule. Mesti guna quotient rule. Okey, nanti kita akan dapat sampai di sini mungkin kompleks sangat. Kita dah boleh ganti nilai. So jawapan dia adalah negatif 1. Okey, betul? Kemudian untuk soalan yang kedua, ini mudah sebab soalan nak dy dx je. Okey, ni betul, tukar. Kemudian okey, yang ni pun sama, turunkan kuasa. Dan akhir sekali kita berjaya tunjukkan 2t kuasa 2 tolak 1. Okey, bagus. Okey. Ini dapat berapa? Dia dt, ke betul? Kita masih gunakan quotient rule sama yang tadi Ni ke betul? Kemudian seterusnya dy dx. Gunakan chain rule, betul, formula. Dan akhir sekali kita akan dapat di sini ataupun boleh kecilkan lagi. Kemudian second derivative. Second derivative maksudnya kita akan buat quotient rule ni. So ingat yang ni maksud dia kita differentiate daripada dy dx. Penulisan dia macam ni, differentiate daripada first derivative. Okey, betul. Kemudian bila kita nak selesaikan ni, payah sangat ni kalau selesaikan. Ini sepatutnya kena buat kurungan ni. Kalau tidak nanti kita akan nampak dua ni darat dengan kurungan saja. Sepatutnya elok buat kurungan. Okey, betul. Okey, bagus. Seterusnya nombor 2. Nombor 2. Okey, berjaya betul kan? Okey, betul. Okey, kita tengok Fatin ni. Okey. Mana rupanya ni? dx dt. Okey, betul, bagus. dy dt. Yes. Kemudian gunakan chain rule. Okey, ni yang terbalik. So dapat apa benda ni? Terus dapat negatif 8t. Okey, ini macam ada unsur-unsur penipuan ni. Ini kaedah betul. Cuma jawapan ni Zas ikan seko. Dia sepatutnya jawapan dia adalah 2 tolak 2t kuasa 2 bahagi dengan tolak 4t. Sepatutnya jawapan dia ni. Okey. Nanti betul kan? Okey, kemudian kita nak second derivative. Ni sebab kita punya dy dx dah wara. Maka wara lah untuk yang B ni. Jadi kena check balik lah. Itu bahaya ni kalau yang pertama ni gagal. Dia akan jadi masalah. Dia akan berjangkit. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2 betul. Kita masih gunakan chain rule. Betul. Betul. Kita hanya gunakan chain rule. Okey, betul. Soalan nombor 2. Kemudian ada lagi ni. Okey, kita tengok sini, betul. Dy dt, okey, betul. So dy dx. Okey, betul. Kemudian yang ini maksud dia, ingat ini kita differentiate daripada dy dx gunakan quotient rule, betul. Okey, betul. Dy dx, mana kau punya dy dx ni? Okey, betul. Okey, ni betul betul. Okey, ni betul sebab dia punya ni betul.
Okey, kemudian nak cari second derivative. Yes, okey. Maknanya nanti hati-hati ya. Nanti kita bukan berhenti di sini. Kita differentiate daripada dy dx, kemudian darab dengan dt dx. Okey, ini tak nampak ni. Okey. Maka jawapan dia sepatutnya negatif 1. Okey, betul, nampak. Yang terakhir, okey, ni betul. Bagus. Betul. Zas. Okey. dy dt kita gunakan quotient rule bermula daripada sebelah kanan. Okey, betul. So dapat yang ni, kemudian kita akan dapat dy dx. Okey, betul. Kemudian evaluate. Okey, evaluate. Okey, ni macam mana? Sepatutnya kita akan differentiate daripada dy dx. Okey, ni betul. Mesti guna quotient rule. Ni dapat tolak apa? Ni dapat 8t kuasa 2 tolak. Okey, ni ada masalah sikit kan ni? Ni sepatutnya 16 kan? 16t kuasa 2. Sepatutnya 16t kuasa 2. Kemudian tolak. Ini maksud dia 8t kuasa 2. Betul? Kemudian tolak tambah 8 ya? Ya. Tolak 8 ke? Asalnya tolak 8 tapi darab dengan negatif. Tambah 8 lah. Okey, so macam tu lah. Per dengan yang di bawah ni. Yang di bawah ni kuasa 2, negatif 4t kuasa 2. Okey, betul ni? Betul. 8t. Cuma yang ni lah warna ni. Kan? Salah kat sini. Yang lain okey, so berjangkit lah dekat sini. Okey, sepatutnya jawapan dia adalah negatif 1. Nombor 2, berjaya buktikan. Dx dt dengan dy dt, mana lagi tambah? Okey, betul. Okey. Okey, ni betul. Dah tanda right dah. Oh, bagus ni. Dah tanda right. Okey. Okey, kemudian B kita akan second derivative ni betul. Okey, so kalau kompleks sangat, tengok soalan ni, kalau soalan katakan bermula dengan find second derivative. Kemudian hence evaluate. Kalau jumpa soalan yang macam ni, maka dy dx ni second derivative ni dia kena selesaikan sampai habis. Ni kena ringkaskan sampai habis. Tapi disebabkan soalan yang sekarang ni dia bermula terus dengan evaluate. Kan, maksud dia yang atas-atas ni tak ada, maka kita boleh daripada yang kompleks ni ganti nilai je. So terus kita akan dapat nilai negatif 1. Kemudian untuk soalan nombor 2, okey, betul. Kita akan dapat yang ni. Kemudian yang ini dapatlah tertunjuk. Okey. Kemudian nombor mana lagi? Tu je. Okey. Okey, kalau kita jumpa yang macam ni, ln y sama dengan eksponen xy. Okey, kita tengok soalan ini, find dy dx. Okey, maksud dia kita akan differentiate kita akan differentiate ni respect to x. Semua ni kita akan differentiate respect to x. So differentiate ln. Hilang ln, muncullah 1 per. Bila hilang ln, yang tinggal y. So letak y. Masalahnya dalam ni mana ada x. Kita nak differentiate respect to x. Maka bila tak ada tambahan dy dx. Okey, sampai situ je. Kemudian untuk eksponen ni sebenarnya kita hanya differentiate kuasa. Tapi kena hati-hati ni. Ni dia kira dua fungsi ni. Dipisahkan dengan darab. Maka bila kita nak differentiate, mesti guna product rule.
Tak ada cara ringkas. Tak adalah kita terus differentiate X dapat 1. Differentiate Y dapat dy dx. Terus 1 darab dy dx. Salah lah. Kita tak boleh differentiate terus. Kita akan differentiate gunakan product rule. Mesti guna product rule. Okay. So dalam exam tu dia tak arahkan kita guna product rule. So kita kena tahu sendiri lah. Okay, kemudian kita akan dapat y plus x dy dx. Okay, ini saya differentiate kuasa. Kemudian eksponen ni kita salin untuk jawapan akhir. Soalan nak dy dx. Kita nampak sini ada 2 dy dx. Ada 2. Yang pertama sini, yang kedua yang ni. Okay, kita nak satu je. Maka kita akan factorize dy dx. Jadi kita kumpulkan dy dx. Sebelah kiri ni 1 per y. Sebelah kiri. Yang ni nanti kita akan gerakkan ke sebelah kiri. Ni. Okay. Jadi kita jangan baca x dy dx. Jangan lupakan ada eksponen. So kita kena darab. Maka bila kita bawa dapat negatif x. Jangan lupakan eksponen tu. Kan? Sebab ni kan kena darab. Sama dengan tinggallah y. Tapi jangan tulis y je. Y ni dia bersama dengan eksponen. Okey. Jadi kita akan dapat. Jadi sebelum ni kita akan sepatutnya kita kena bawa ni ke sana. Tapi disebabkan ada fraction ni, jadi kita simplify dulu. Samakan denominator, darab silang, kita akan dapat xy eksponen xy. Kita kena bentukkan macam ni dulu. Supaya nanti bila kita nak bawa ke sebelah kanan, mudah. Kita hanya terbalikkan je. Y eksponen xy dibuat by 1. Sorry. Ini kita akan darabkan dengan ni. Ambil ni terbalik. Y di atas, yang satu lagi di bawah. Okey. Kemudian jawapan akhir tu kita nak matikan tak boleh. Nak cancel eksponen pun tak boleh. So kita biarkan jawapan dia y kuasa 2 eksponen xy dibuat by 1 minus xy eksponen xy. Ini tadi 5 markah kan? 5 markah. So macam tu okay, untuk soalan ni kan, biasanya kita memang nampak second derivative. Tapi kamu kena tengok betul-betul. Sebab yang ini dia bukan, biasa kita buat d kuasa 2y over dx squared. Ini maksudnya kita akan differentiate 2 kali respect to x. Tapi sekarang ini soalan dia bukan guna d kuasa 2y. Soalan ini dia guna d kuasa 2x. Kemudian respect to y. Maknanya untuk soalan ni kita bukan differentiate respect to x. Kena buat differentiate respect to y. Okay? Jadi kalau kita jumpa soalan exam, kita jangan ingat ada je second derivative, maka betul kita akan differentiate respect to x dengan cara yang macam ni, d squared y over dx squared. Okay? Jadi kena hati-hati dalam exam. Kadang-kadang dia pergi tukar daripada yang biasa kita buat, tapi konsep dia sama. Okay? Jadi sekarang ni kita jangan differentiate respect to x, guna respect to y. Okay? Jadi kita daripada sini x tambah eksponen x. Okay? Kita akan differentiate respect to y. All differentiate respect to y. Okay? Jadi dekat sini kita dah ada y ni, sama ni. Bila sama, tak payah ada tambahan 1 darab dy dx. So, kekal 1. Kemudian, yang ini kita akan differentiate dapat 1. Tetapi, dalam sini mana ada y? Maka apa tambahan yang kita kena buat? Apa kita kena buat? Nak tulis dy dx ke nak tulis dx dy? Ya, betul. So hati-hati ni. Sebab kita biasa kuliah ke tutorial ke kan, kita tak buat macam ni. Kita akan buat respect to x. Jadi hati-hati dengan soalan. Ini satu sama dengan okey. Kemudian sama juga kita akan differentiate kuasa. Kita akan dapat 1 darab dx dy. Okey. Kemudian eksponen x ni kekal.
Okey, kemudian kita sebenarnya nak cari first derivative. Kita tengok ada 2. Jadi sama macam tadi lah. Kita akan factorize dy. Okey, kita dah salah lagi ni. Sepatutnya kita akan tulis dx. Kita akan tulis dx dy. Dx dy. So kita factorize, so 1 tambah eksponen x. Betul? 1 tambah eksponen x. Kemudian dapatlah dx dy. Kita kekalkan dx dy. Ini dapatlah 1 per 1 plus eksponen x. Okey. Kemudian kita sebenarnya nak dapatkan second derivative. Okay. Selalunya kita akan tukar kepada 1 tambah eksponen x kuasa derivatif 1. Okey, daripada situ baru kita dapatkan d squared x over dy squared. Okey, sama dengan kita differentiate daripada sini. Turunkan kuasa. Kemudian kuasa yang baru tolak satu lagi, dapat negatif 2. Kemudian differentiate in bracket. Jangan lupa differentiate in bracket. Differentiate 1 dapat 0. Differentiate eksponen. Jangan lupa kita differentiate kuasa. 1 darab dx dy. Sama macam tadi. Salin eksponen. Okey. So macam tu. Okey, kemudian seloknya untuk second derivative ni seloknya kamu turunkan ke bawah ni. 1 plus eksponen x all squared. Okey, kemudian dx dy ni sebenarnya kita dah ada dx dy ni. Kan? Jadi ni semua ni kita gantikan dx dy ni dengan ni. Maka saya boleh tulis eksponen x per dengan ni. Okey, jadi kita boleh tulis sebenarnya yang di bawah ni sebenarnya sama je ni. Jadi kita boleh tulis negatif eksponen x per dengan 1 tambah eksponen x kuasa 2 kuasa 3. Okey. Tapi sekarang ni soalan dia kita nak show kan. So ingat bila kita nak buat show, kalau soalan show maksud dia kita mesti bermula daripada left hand side. Tunjukkan dapat tak kanan. Ataupun kita mula daripada kanan, dapat tak kiri. Kena pilih satu. Kita kena start daripada satu. Okey. Jadi kalau kita tengok balik soalan, kita ambil left hand side, kita nak buktikan mana tadi? Okey, mana dah hilang. Okey, mana? Okey, kita nak second derivative. Tapi jangan lupa kita gunakan d squared x. D squared x. Ini soalan. Kita nak tunjukkan adakah yang ini dia akan sama dengan kosong. Okey. Jadi jangan kita terus buat sama dengan kosong. Cara kita nak show ni dia tak boleh bergerak kiri kanan tu serentak. Kena pilih satu. So kita proses second derivative tadi. Kita dapat negatif eksponen x over yang tadi yang kita buat tadi 1 plus eksponen x all cube plus dengan yang ni. Ini soalan tadi. Okey, dapat tak kosong ni? Dapatlah kosong. Itu caranya. Kita jangan tulis terus dapat kosong. Kita mula daripada kiri, proses sampai kita berjaya buktikan sebelah kanan. Okey. So dapatlah kosong. Untuk soalan 30 ni, untuk yang 30A ni kan, kita kena ingat yang pertama, sebelum ni kita jumpa y equals to ln x to the power of 5. Kalau macam ni, maksud dia kita boleh turunkan kuasa dia. Kita boleh turunkan kuasa jadi 5 ln x. Okey, tetapi kalau kita jumpa semua ni kurungan, boleh tak kita turunkan kuasa dia? Boleh tak kita tulis macam ni juga? Tak boleh sebab kita akan turunkan kuasa kalau kuasa tu untuk x.
Kalau untuk X tu betul, kita akan dapat 5 ln X. Tapi kalau semua termasuk ln yang kuasa 5, tak boleh tulis 5 kuasa ln X. Okay? Jadi untuk soalan yang pertama ni, kita nak differentiate. Jadi jangan turunkan 5 tu. Kita tak pasal differentiate terus. Gunakan power rule. Kita gunakan power rule. So, kita akan buat dy dx. Turunkan kuasa. Kuasa yang baru kurang 1. Differentiate in bracket. Dapat berapa? Differentiate ln. 1 per X. Ya, 1 per X. So, berhenti di sini. Dapatlah 2 markah. Kita dah tak boleh buat apa dah. Nak cancel X pun tak boleh. Okey. Okey. So, hati-hati dengan soalan yang macam tu. Okey, kemudian kita tengok soalan B pula. Soalan B, ini pun kena hati-hati sebab X, Y kuasa 2 tolak Y eksponen X sama dengan 3. Yang ini kalau kita nak differentiate, kita tengok ya, ini dipanggil sebutan yang pertama, ni yang kedua. Maka tak boleh differentiate terus, mesti guna product rule. Yang ni pun sama juga ni. Ini satu fungsi, ini satu fungsi. Dipisahkan dengan darab, mesti guna product rule. Kita tak boleh differentiate terus. Okay. Jadi kena buat 2 kali product rule. X, Y kuasa 2. Yang ni 1, 2Y dy dx. Okey. Jadi kita akan darab silang. Jadi untuk yang pertama ni kita akan dapat Y kuasa 2 tambah 2XY dy dx. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, kena buat lagi. Untuk yang kedua, buat lagi product rule. Okey, yang pertama adalah Y eksponen X. Kemudian dy dx. Yang ni kita akan dapat sama. Mulakan daripada kanan. So, tolak yang ni. So, eksponen X dy dx tolak Y eksponen X. Maknanya kita akan gunakan product rule. Kemudian jangan lupakan ni, kita differentiate 3 mesti dapat kosong. Jangan terus sama dengan 3 pula. Okey. Sama juga soalan nak dy dx. So kita carilah dy dx factorize. Jadi kita kumpulkan, ini ada dy dx, yang ni pun ada. Kita kumpulkan satu dengan cara factorize. So yang pertama 2xy, ni settle. Yang ni nampak asalnya positif, tapi jangan lupa ada kurungan dekat bawah ni, kat luar ni. So negatif eksponen X. Yang tak ada dy dx ni kita akan bawa ke sebelah kanan. Ini kita akan dapat negatif Y kuasa 2. Yang ni pun kena bawa ke sebelah kanan kan. Tapi kena hati-hati ni. Okey, yang ni sebenarnya asalnya dapat nampak macam negatif, tapi bila darab dengan sini, dia dah jadi positif ni. Positif, bila bawa ke kanan dia akan jadi negatif. Boleh? Okey ni? Okey, sir. Okey. So maka dapatlah jawapannya negatif Y kuasa 2 tolak Y eksponen X over 2XY minus EX. So kita nak cancelkan eksponen tak boleh, nak cancelkan Y pun tak boleh. Jadi kita biar di sini saja.